الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, khatib berpesan pada dirinya dan kepada sekalian jemaah yang hadir, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita sebagai hamba yang berjaya dan berbahagia, sama ada di dunia dan juga di akhirat kelak. Khutbah pada tengah hari ini bertajuk Ajaran Sempurna Anak-anak Terpelihara. Sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benteng utama yang menghalang diri daripada melakukan dosa, di samping menjadi faktor utama pendorong umat Islam melakukan kebaikan. Inilah sebabnya kita disarankan supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terpelihara daripada azab neraka pada hari akhirat kelak. Bahkan peringatan bertakwa kepada Allah di dalam khutbah Jumaat saban minggu diperingatkan adalah sebahagian daripada rukun khutbah, dan diperingatkan sama ada pada khutbah yang pertama, begitu juga pada khutbah yang kedua. Tidak dikira sebagai khutbah yang sempurna bila mana tidak diperingatkan kepada jemaah tentang takwa kepada Allah salah satu pada khutbah yang kedua. Maknanya sekadar khutbah pertama peringatan takwa, khutbah kedua tidak disebutkan takwa, maka tidak dikira khutbah tersebut. Dan inilah yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6 di awal khutbah, yang bermaksud: wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka Allah yang bahan bakarnya adalah daripada kalangan manusia dan juga batu sembahan berhala manusia. Nyata di sini menjadi kewajiban bagi setiap Muslim menitik beratkan soal pendidikan rohani dan jasmani, dan pendidikan yang sempurna kepada seluruh ahli keluarga, orang yang berada di bawah tanggungjawabnya, termasuklah dirinya dan juga keluarganya daripada api neraka Allah. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan baik, berarti kita menjaga diri sendiri dan anak-anak kita daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan kita semua cenderung ke arah itu dan mampu menterjemahkannya dalam diri sendiri, keluarga serta organisasi yang kita pimpin, agar selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian,
ilmu dan pendidikan yang sempurna berperanan penting dalam memelihara serta membentuk fikrah insani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia bertujuan memudahkan manusia mengendalikan urusan hidup secara terurus bagi mengimarah dan memakmurkan dunia sebagai persinggahan yang indah sebelum bertemu dengan persinggahan yang kekal abadi, yaitu alam akhirat. Kenyataan ini sejajar dengan kepentingan dan keistimewaan ilmu yang telah dinyatakan oleh ulama. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang inginkan keduniaan, yakni kelebihan kehidupan di dunia, hendaklah dengan adanya ilmu. Dan siapa yang berkehendakkan kepada akhirat, kehidupan yang baik di akhirat kelak, juga dengan adanya dan dengan ilmu. Dan sesiapa yang hendakkan keduanya, yakni dunia dan akhirat juga, maka perlulah dia berilmu. Berdasarkan kepada kalam ulama ini, dapat disimpulkan bahawa umat Islam hendaklah menuntut ilmu dan menjauhi kejahilan. Bahasa Melayu membawa maksud kebodohan, jahil bahasa Arab. Manakala ilmu yang dituntut itu pula perlu dikuasai, diamalkan dan diaplikasi dengan bijaksana, supaya ia memberi sumbangan serta manfaat terhadap segala amal dan juga usaha yang dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, dari perspektif Islam, pendidikan merupakan satu proses mengajar, proses mengasuh dan melatih rohani dan jasmani dengan berteraskan nilai baik dan terpuji yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersesuaian dengan kejadian manusia diciptakan oleh Allah, terdiri daripada elemen roh dan jasad. Ini berarti proses pendidikan seorang anak membabitkan beberapa peringkat yang bermula daripada dalam kandungan sehinggalah lahir dan menjadi dewasa. Justru itu, bagi memastikan kesempurnaan dalam pendidikan anak, ibu bapa perlu membentuk suasana yang harmoni dan bercirikan keislaman dalam kehidupan berumah tangga. Ini kerana dunia pertama bagi seorang kanak-kanak adalah rumah ibu bapanya sendiri. Sekiranya setiap pasangan suami isteri menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya, maka mudahlah bagi mereka menyemai dan menyuburkan roh Islam kepada anak-anak. Jika pasangan gagal menerapkan nilai Islam dan mengekalkan kerukunan rumah tangga, maka sudah pasti sukar bagi mereka untuk mengasuh anak-anak mengikut acuan dan budaya hidup Islam. Hakikatnya pendidikan awal bermula daripada rumah tangga. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidan aw yunassiran aw yumajjisan." Setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapa lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa anak-anak ibarat kain putih yang boleh dicorakkan atau dilukis dengan warna yang diinginkan. Namun ibu bapa lah yang berperanan dan bertanggungjawab sepenuhnya mencorakkan hidup mereka dengan warna-warna yang menarik ataupun berlaku sebaliknya. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi yang bermaksud, ajarkan anak-anak kamu salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka sebagai didikan, dalam arti kata memberi adab. Sekiranya mereka melalaikan salat apabila mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka lelaki dan perempuan. Riwayat Abu Dawud. Kedua-dua petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi mesej yang jelas
bahawa proses pendidikan anak-anak bermula daripada rumah lagi, di mana ibu bapa lah yang memain peranan penting mencorak hidup mereka selaras dengan cara hidup Islam yang sempurna. Sikap acuh tak acuh ibu bapa dalam saat ini boleh membantukan proses pembentukan keluarga sakinah, sekaligus merencatkan pembangunan generasi rakyat. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun para guru telah dipikulkan amanah untuk mendidik anak-anak bangsa di sekolah-sekolah, namun tugasan formal itu mungkin terhad dan terbatas pada waktu dan premis sekolah sahaja. Ini bererti kejayaan sepenuhnya proses pendidikan anak itu ataupun murid tersebut menjadi warga yang berilmu, berakhlak, beramal saleh dan tahu berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ianya memerlukan sokongan dan kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, khususnya daripada kalangan ibu bapa sendiri. Begitu juga tidak dapat dinafikan dengan suasana masyarakat sekitar, termasuklah para dai, pihak berkuasa dan lain-lain. Sokongan dan kerjasama dalam menjayakan satu tugas yang mulia dan terpuji ini sangat dianjurkan oleh agama kita sebagaimana disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sehubungan dengan itu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hakikatnya kita semua adalah pendidik, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ini kerana perbuatan mengajar maupun menyuruh perkara-perkara yang baik dan juga bermanfaat, termasuk proses pendidikan. Malahan pembudayaan sifat ini akan mengupayakan pembentukan masyarakat penyayang, harmoni dan progresif, iaitu antara diri unggul yang melatari sebuah negara yang mempunyai status baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang baik dan beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertamanya, ingat, anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan sebaiknya sejak mereka kecil, supaya apabila mereka besar kelak, mereka menjadi warga yang berilmu, berakhlak mulia, beramal saleh, dan paling utama sentiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kedua ibu dan ayahnya. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak dan kepada seluruh ahli keluarga, merangkumi aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Yang ketiganya, semoga keberkatan ilmu yang disampaikan, keberkatan harta yang dibelanjakan, dan kasih sayang serta masa yang dicurahkan untuk mendampingi anak-anak menjadi sumber kekuatan untuk kita bersama-sama mencipta sebuah negara bangsa yang berjaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Shadaqallahul 'azim. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Surah Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.